Okey, ini jintan manis. Yang ni jintan putih, kita basuh. Lepas tu kita nak sangai. Sangai ni maksudnya kita goreng sekejap tanpa minyak. Lepas tu nanti baru kita tumbuk ataupun kita kisar. Jangan sampai hangus ya. Kita sangai sekejap je bagi dia naik bau. Untuk memudahkan kerja, kalau kita nak buat sate, kita beli je daging bibi dan kemudian kita suruh orang tu potong ayam kunyit. Ataupun kita sebut je potong sate. Okey, ini daging ayam yang kita dah bersihkan, kita dah toast. Untuk kali ni, Mak Etin tunjuk cara nak buat sate ayam versi Mak Etin. Resepi yang simple, senang. Dan sate ni kalau kita tak nak bakar, kita boleh goreng. So dia ada dua ni, cara kaedah memasak, boleh bakar dan juga boleh goreng. Kita nak tengok dia punya bahan-bahan untuk kita nak perap dia. Okey, kita perlukan halia. Halia Mak Etin suka bubur banyak, yang ni dalam 3 inci kot, macam tu lah. Serai 5 batang, ambil serai yang gemuk-gemuk, yang segar. Ambil bawang besar dalam 1,5 biji, ambil bawang putih dalam 4 biji macam tu. Lepas tu kita punya jintan yang kita dah sangai tadi, jintan manis dan juga jintan putih. Terjunkan semua bahan-bahan tadi. Kita letak air dan kita letak minyak masak yang belum pakai supaya kita punya adunan tu tak ketat. Okay, kita gula kita perlukan dalam kuantiti yang banyak. Mak Etin sediakan dalam 1 mangkuk lebih kurang gula pasir, lepas tu garam halus dan juga serbuk kunyit. Nanti bila kita bancuh, kita akan agak-agak mengikut kita punya ayam tu ya. Bahan blend kita tuang dalam ni. Bahan ataupun bumbu bumbu dia kita tuang dalam ni. Lepas tu kunyit, serbuk. Mak Etin tak reti nak sukat, kita main agak-agak je. Kalau tak cukup kan kita tambah. Okey, garam halus pun agak-agak je. And then gula ni kita masukkan 1 mangkuk lebih kurang. Ataupun 3/4 mangkuk. Okey, sekarang ni kita akan kacau dulu. Kita akan gaul dulu kita punya adunan. Asyik sebut adunan je. Kita punya isi ayam ni kita gaul. Nak bagi dia punya rempah ni sebati. Nak sedap, kita perap dia lama, lebih daripada 4 jam. Supaya rempah-rempah dia masuk ke dalam kita punya daging ayam. Kalau kita buat daging ataupun perut, kita boleh gunakan daun betik. Daun betik kita susun-susun dan kita lapis-lapis untuk kita bagi daging kita lembut. Okey. Kalau kita rasa macam was-was, kita boleh test sikit rasa dia punya tahap kemasinan dan juga dia punya gula. Gula dia biar lebih tak apa, sebab nanti bila dia dah mesra, bila kita bakar dia punya isi dia, barulah terasa dia punya kesedapan dia. Kalau kurang gula nanti dia tak Okey, Mak Etin habiskan gula tu. Kunyitnya dah okey, kita tambah sedikit saja garam lagi. Okey. So kita perap sebelum kita cucuk. Kalau kita nak buat sate goreng, kita tak payah cucuk, kita perap juga, lepas tu kita goreng. Nak goreng terus pun boleh, tapi lebih bagus kita perap supaya bila kita goreng dia punya rasa dia meresap ke dalam. Ini hasil daging ayam yang kita dah perap. Kita nak cocok dengan nak cocok pada lidi. Dan sebahagian lagi kita akan buat sate goreng. So yang sate goreng tu kita tak akan cucuk, kita akan goreng je.
Lidi yang kita nak buat bakar sate ni, kita rendam dengan air dulu untuk mengelakkan kita punya lidi terbakar. So ni daging ayam kita. Kita cocok pada lidi ni. Agak-agak lah gemuk mana yang kita nak sate kita. Kita nak selang-seli dengan dia punya kulit pun boleh. Tapi yang ni kebanyakan semua isi sebab kita beli bibi. Bibi ni memang daging ayam sahaja. So kita cucuk banyak-banyak dan kemudian kita akan bakar. Mak Eting gunakan lidi yang pendek sebab kita nak bakar dalam air fryer. Kita tak bakar menggunakan arang sebab tak banyak kuantiti dia, so kita akan bakar dalam air fryer. So kita guna lidi yang pendek sahaja. Kita nak simpan packing masuk plastik 10 batang. Lepas tu kita ikat, kita masuk balik dalam peti ais. Bila kita nak makan, kita keluarkan, kita bakar je dalam air fryer. Ini bahan-bahan kita nak buat kuah kacang. Kuah kacang untuk kita punya sate. Kita perlukan bawang besar, kita perlukan sedikit halia, bawang putih, cili kering, perlukan sedikit serai. Mak Eting guna juga asam keping. Lepas tu untuk yang ni Mak Eting gunakan sedikit isi ayam. Kita akan tambah dalam kuah sate. Lepas tu kacang tanah yang kita dah goreng. Okey, kacang tanah yang kita dah goreng. Yang ni Mak Eting goreng sekali dengan kulit-kulit dia. Kalau korang rajin, korang buang kulit dia pun boleh. Nak blend dengan kulit-kulit dia pun boleh. Kacang tanah yang belum kita basuh. Kacang tanah ni kita boleh basuh, goreng tanpa minyak ataupun goreng dengan minyak. Yang Mak Eting gunakan tadi, Mak Eting dah goreng dengan minyak. Okay, bahan-bahan ni ada yang akan kita kisar. Kita nak masukkan kita punya cili kering, kita punya bawang ni, dan juga kita punya serai ni kita akan potong kecil-kecil sikit dan kita nak blend sekali. Kita panaskan minyak. Lepas tu kita tumis dulu bahan yang kita blender. Okey, lepas ni kita nak blender kacang. Kacang ni kita blend dengan air. Jangan halus sangat, jangan kasar sangat Ini bahan tumisan tadi. Lepas tu kacang yang kita dah blend tu kita masukkan kat dalam periuk kita yang kita tumis tadi. Okay, kacau dia bagi sebati sekejap. Okay, kita nak masukkan isi ayam. Sebab isi ayam ni, isi dia dah ayam kisar, so tak payah nak potong-potong sangat. Kita masukkan je. Kita masukkan asam keping, masukkan gula merah dan juga garam kasar dalam ni. Lepas tu masukkan gula pasir secukup rasa. Nak bagi rasa seimbang dekat kita punya kuah kacang. Dan kita akan didihkan kuah kacang kita ni sampai agak pekat. Yang ni kita buat tak banyak sebab kita punya sate pun tak banyak. Jadi kita tak buat banyak lah. Kita buat ikut sate kita je. Segera yang kita dah rebus dan kita sejukkan, nanti kita akan potong, hidang bersama dengan kita punya sate. Kuah sate kita salin dalam mangkuk. Membuat sate goreng, kita akan panaskan minyak yang agak banyak. Kita panaskan minyak
biar dia betul-betul panas. Okey, kita goreng sampai kita punya daging ayam ni masak, tapi jangan terlalu garing sangat. Nanti sate kita keras. Potong timun dan bawang sebagai dia punya ulam. Potong nasi impit ataupun ketupat segera ni, mini ketupat segera ni, sekali dengan kita punya ulam-ulam tadi. Bukan ulam lah, sayur apa tadi, sayur iringan dia. Sate-sate yang kita dah frozen kan, kita nak bakar dalam air fryer. Kita keluarkan dulu. Kita keluarkan bagi dia berada dalam suhu bilik. Lepas tu nanti kita keluarkan dari plastik. Kita nak bakar dalam air fryer. Dalam air fryer, lepas tu kita tutup, kita bakar dia 200 darjah selama lebih kurang 15 minit. Okey, ini hasil sate goreng kita. Dan yang ni pula ketupat segera. Ada dia punya bawang dan juga timun. Ni kuah kacang yang Mak Itin buat. Dan ni sate yang kita masak bakar dalam air fryer. Korang jangan lupa tekan like, komen dan subscribe channel Dunia Mak Itin. Sampai jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.